Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang saya ingin menerangkan cara-cara penggunaan indikator fast rate, iaitu fast rate baseline dan fast rate volume spike, dan SOP bagaimana cara menggunakannya. Okay, sebelum kita pergi ke live trade, saya akan cuba menerangkan sedikit ke fungsi-fungsi indikator, di mana kita ada dua indikator, iaitu satu indikator fast rate volume spike dan satu lagi ialah fast rate baseline. Okey, fast rate volume spike dia mempunyai tiga warna, iaitu warna kuning, hijau dan merah. Kuning ialah dalam keadaan harga tidak bergerak, iaitu dalam keadaan doji, yang mana close dan open pada harga yang sama. Manakala hijau ialah dalam keadaan price menaik, maksudnya close lebih besar daripada open, dan merah pula ialah dalam keadaan price menurun, iaitu close kurang daripada open. Jadi daripada sini kita akan mudah melihat pergerakan harga. Kalau hijau bermaksud harga menaik, dan kalau merah harga menurun, dan kalau kuning harga tidak bergerak. Jadi daripada sini kita mampu melihat price volume action dengan lebih mudah dan lebih cepat. Okey, sekarang saya cuba menerangkan indikator baseline, yang mana indikator baseline juga mempunyai tiga warna, iaitu biru, purple dan merah. Biru adalah total volume, purple ialah volume yang membawa harga naik, iaitu volume yang menyebabkan harga naik, dan merah ialah volume yang menyebabkan harga turun. Dan yang selebihnya adalah volume yang tidak membawa sebarang pergerakan. Jadi kalau bila kita tengok, kita nampak warna biru lebih besar daripada warna purple dan warna merah, bermakna volume tersebut tidak membawa apa-apa impact kepada pergerakan harga. Tetapi warna merah ialah volume yang menyebabkan harga turun. Dan warna purple adalah volume yang membawa harga naik. Jadi daripada indikator ini, indikator baseline ini, mudah kita untuk melihat pergerakan sesuatu harga berdasarkan kepada volume tersebut. Okey, contoh. Pada waktu pagi, apabila kita apabila pasaran dibuka, apabila volume meningkat dengan kadar yang pantas menuju ke 3 juta, bermakna hari tersebut adalah hari aktif bagi kuartal tersebut. Jadi apabila kuartal itu aktif, jadi dia ada dua pilihan, iaitu sama ada harga meningkat naik ataupun harga menurun. Jadi kalau kita nampak harga menaik, bermaksud apabila kita nampak berdasarkan pada fast rate volume spike ni, kita nampak ada dua buah hijau yang menaik, dan volume accumulated pula kita nampak dia naik pada kadar yang cepat. Kita tahu hari itu adalah hari bagi kuartal tersebut naik. Jadi apabila kita berjumpa dengan bola hijau dan bola kuning, bermaksud kita dah boleh entry bagi kuartal tersebut. Jadi untuk entry bagi kaunter tersebut, dia ada 4 syarat. Syarat yang pertama, terdapat bola hijau dan kuning, dan syarat yang kedua adalah volume accumulated menghampiri 3 juta ataupun melebihi 3 juta. Dan yang ketiga adalah terdapatnya dua volume spike yang menaik. Contoh volume spike yang menaik adalah okey, di sini tak ada volume spike yang menaik. Jadi kita nak adanya volume spike yang menaik.
iaitu bila terdapatnya bonus spike yang menaik. Contohnya di sini kita ada warna hijau. Contohnya kita ada warna hijau, 2 batang. Dan warna hijau yang kedua ni adalah lebih tinggi daripada yang pertama. Jadi bermaksud bermaksud kita dah mempunyai cukup syarat dah. Jadi syarat yang pertama, kita ada bola hijau dan kuning. Kita ada volume accumulated yang menghampiri 3 juta. Maksudnya dia menghampiri 3 juta. Dan yang kedua, kita ada volume spike 2 batang yang menaik. Dan kita ada pergerakan harga yang menaik. Maksudnya kita ada 2 batang candlestick yang berwarna hijau yang menaik. Jadi bermaksud kita dah cukup syarat. Maksudnya kita ada satu dekat sini, syarat kedua dah ada, syarat ketiga dah ada, dan syarat keempat ialah dia punya volume accumulated ni hampir kepada 3 juta. Maksudnya dia hampir atau sama dengan 3 juta. Bermaksud apabila hampir ke 3 juta, maksudnya konten tersebut punya potensi yang tinggi untuk naik lebih tinggi. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah kita bolehlah entry untuk konten tersebut. Okey, sekarang kita akan pergi ke live trade. Okey, kita akan tunggu signal di sini. Apabila terdapatnya signal price boom, maka kita akan cepat-cepat apa ni? Cepat-cepat check kita punya chart. Okay, chart kita ada di sini. Okey, nanti kita akan check chart kita di sini. Jadi sebelum tu kita tunggu signal. Okey, nampaknya signal pun sudah keluar. Jadi kita akan tengok. Daripada sini kita tengok apa signal yang keluar. Okey, sekarang kita tengok signal yang keluar NCOP. Jadi kita akan check satu-satu. Kita akan check satu-satu. First sekali kita check NCOP. Ada tak confirmation signal? Okey. NCOP confirmation signal belum ada lagi. Jadi kita akan check yang lain. Kita mungkin check katakan kita check KUB. Kita kena check satu-satu. Okey, KUB belum ada signal. Jadi kita check yang lain lagi. Kita check awan tag. Kita check semua. Apa signal yang keluar tu kita check. Jadi mana yang banyak tu yang banyak signal tu kita fokus yang banyak dulu. Kita tengok CN Asia. Okey, CN Asia ni nampak cantik. Dia hampir mencapai 3 juta di sini. Kita nampak dia hampir mencapai di sini dia hampir mencapai 3 juta dan dia punya price ni pun selari, iaitu dia menaik, volume pun yang sini pun volume dia pun hampir menaik. Dia hampir menaik. Jadi kalau kita check dia punya volume dia, yang sini volume dia 1.29, sini pun okey. Jadi CN Asia ni nampak bagus. Dan harga dia pada harga 0.58. Jadi kalau nak beli, yang ini memang counter yang berpotensi untuk dibelilah. Counter yang ni. Counter CN Asia. Jadi kita boleh siap sedia untuk entry counter ni lah. Jadi kita nampak harga dia pun cantik. Jadi kalau kita tengok chart, kita boleh nampak kat sini, kita nampak di sini, kita boleh nampak dia ada potensi di sini. Potensi dia di sini. Okey. Dia ada potensi di situ.
ialah salah satu kaunter yang berpotensi, CN Asia. Okey, sekarang kita cari kaunter lain pula. Okey, kita tengok balik signal. Kita pergi kepada signal. Kita tengok apa lagi signal yang keluar. Okey, kita nampak tadi CN Asia. Kita tengok NCOP tadi. NCOP tadi pun rasa ada banyak keluar NCOP. Jadi kita boleh pergi check NCOP. Mungkin sudah ada signal. Okey, NCOP tak cantik. Sebab selepas dia membuat spike, dia membuat retrace. Dia pullback membuat retrace. Walaupun dia punya apa ni, dia mempunyai volume yang hampir kepada 3 juta, menghampiri 3 juta, tetapi dia punya volume ni dia tidak menaik. Volume dia satu, lepas tu dia terus flat. Jadi ini counter yang kurang berpotensi lah. Dia mungkin akan naik, tapi dia akan naik selepas habis retrace baru dia akan naik. Sekarang ni dia membuat retrace sebab ada berlakunya profit taking. Jadi kalau nak ambil counter macam ini, kena ambil daripada bawah, tak boleh ambil daripada atas. Jadi tunggu dia betul-betul dah buat retracement dan keluar volume hijau 2 batang, baru kita akan ambil. Jadi counter ni kita cuma perlu pantau saja, tapi jangan entry. Okey, sekarang kita tengok apa lagi signal yang keluar. Jadi kita tengok signal NCOP. Tadi kita dah tengok CN Asia. Kita tengok apa lagi. Kita tengok KUB. KUB tadi pun macam ada keluar. Okey. Kita tengok KUB. KUB ni kita nampak ada bola hijau, bola kuning, bola hijau dan ada sebatang volume hijau. Tetapi sebatang volume hijau ni tidak mencukupi. Dia sekurang-kurangnya ada 2 batang volume hijau baru ia mampu menolak harga dia naik. Jadi kalau kita nampak harga dia pun tak selari. Sepatutnya kita akan nampak price dia 2 batang hijau yang menaik. Tapi sekarang ni dia punya price dia satu menaik dan satu lagi sudah menurun. Bermaksud di sini ada berlakunya profit taking. Maksud bull dengan bear tu masih bertarung dekat sini. Jadi dia tak selari. Jadi counter ni kalau kita nak masuk, kita jangan masuk dulu, kita tunggu dia betul-betul retracement. Berlakunya retracement, kita tunggu sehingga ada 2 batang hijau naik di kemudian. Maksudnya kemudian ni dekat kawasan sini, di kawasan sini kita nampak ada bermaksud kemungkinan di sebelah sini nanti kita akan dapat 2 batang hijau di sebelah sini. Kita dapat 2 batang hijau di sebelah sini. Kalau ada 2 batang hijau di sebelah sini, maksudnya baru kita boleh consider untuk entry. Dan di sini pula dia punya volume dia pula telah mencapai 3 juta. Dan sini ada dah price pula, di sini kita akan dapat price dia menaik macam tu. Jadi dia sekurang-kurang mesti ada. Maksudnya kita ada price yang menaik selari dengan volume yang menaik dan dia punya accumulated volume dia ialah melebihi 3 juta. Jadi baru kita boleh consider untuk entry. Jadi counter ni hanya perlu dipantau saja, tapi tak boleh entry. Okey. Dan bola hijau ni pun menjadi tak valid. Sebab untuk syarat bola hijau dan kuning ni valid, dia mesti ada kawan 3 orang lagi. Dia perlu ada 3 orang kawan. Bermaksud dia kena ada price yang menaik, ada volume yang menaik dan accumulated volume melebihi 3 juta. Baru bola hijau dan bola kuning ni valid. Kalau tidak, dia tak valid. Jadi tunggu confirmation yang betul-betul jelas baru kita masuk. Okey. Sekarang kita cari counter lain lagi. Kita tengok apa signal. Okey, sekarang signal dah tak banyak yang keluar. Okey. Also Awantex. Okey, kita tengok Awantex tadi apa dah jadi. Awantex. Okey. Awantex ni counter ni pun nampak menarik.
Kita nampak. Okey, kita cari. Mula-mula dah cantik dah. Ada satu batang tetapi dia tak ada kawan. Jadi kita kena tunggu dulu dan sekarang kita nampak sudah ada. Jadi kat sini kalau kita tengok, kat sini kita nampak sudah ada, kat sini kita dah nampak, ada price yang menaik. Okey, dan kita nampak di sini cuma kurang cantik dia, kita nampak volume ni dia flat. Bola dah ada. Maksud di sini sudah ada bola, cantik dah. Dan di sini sudah ada volume. Tapi volume ni masalahnya dia tak menaik. Volume ni dia menurun sedikit. Jadi counter macam ni kita tak boleh masuk terus. Kita kena tunggu. Kemungkinan counter ni akan melakukan retracement. Dia perlu melakukan retracement baru kita boleh ambil. Jadi buat masa sekarang ni kita cuma pantau saja. Tetapi kalau tadi ni di sini kita dapat hijau ni tinggi macam tu, maksud kita dah boleh masuk. Maksud dah cukup syarat dah. Tetapi disebabkan dia tak ada kawan dia yang menaik, maksudnya ada risiko di situ. Jadi kita tak usah tunggu lagi. Jadi buat masa ni kita tak usah menunggu. Tapi insya-Allah counter ni boleh naik. Sebab kita nampak counter ni akan naik, maksudnya counter ni membuat retracement macam ni, kemudian baru dia akan naik macam tu. Jadi kalau nak ambil di sini. Maksud entry di sini. Jadi kalau kita tahu dia punya price valuation ni, kita tahu dah. Kan, walaupun kita nampak kita tak boleh entry, kita boleh tunggu. Kita tunggu harga ni turun balik, buat retracement dan naik, baru kita ambil di bawah. Tapi dengan syarat dia, di sini mesti ada confirmation dia. Maksud di sini ada confirmation, di sini ada confirmation, dan di sini ada confirmation. Jadi ada berapa tempat? 3, 4, 4 tempat. Maksud kita ada volume yang melebihi 3 juta. Kita ada bola hijau kuning. Lepas tu kita ada volume bar menaik. Lepas tu kita ada price yang menaik. Maksud dekat sini kita boleh entry. Jadi target selamat dia TP ialah antara 3 hingga 4 bit. Ini ialah TP yang selamat, yang mempunyai risiko yang rendah. Tetapi kalau kita kena right, kita kenalah menggunakan Fibo seperti yang ada dalam video dalam grup. Kita gunakan Fibo iaitu pada 38.2 kita right, maksudnya kita akan buat cut loss kita di bawah 38.2. Maksud kita kena minus 1 bit. Lepas tu kita right. Harga naik, kita ubah BE kita kat atas. Harga naik, kita ubah. Harga naik, kita ubah. Sehingga harga tu dia reverse, kena kita punya BE lah, kita punya TP. Jadi kalau kita nak right, kena buat cara macam tu lah untuk selamat. Jadi bermula daripada cut loss, maksudnya dia akan pergi kepada BE. Okey, selepas tu dia akan pergi kepada TP. Kita right. Jadi kita gunakan Fibonacci 38.2 minus 1 bit. Jadi sehinggalah price okey. Tapi bagi yang nak gunakan cara lain pun boleh juga. Sama ada kalau dia nak buat trailing sliding window, dia boleh juga membuat antara 3 hingga 4 bit. Caranya ialah setiap kali harga naik 3 hingga 4 bit, dia ubah PE dia ke atas. Okey, mula-mula dia ada cut loss. Okey. Lepas tu harga dah naik 3 hingga 4 bit, dia membuat PE. Okey, harga naik lagi, dia akan ubah kepada TP. Masuk berapa kali? Maksud harga naik sekali, harga naik 2 kali, dia punya TP. Lepas tu kalau kata harga naik bagi kali yang ketiga, maksud TP-nya akan diubah lagi. Maksud ini akan jadi TP1, ini jadi TP2. Harga naik lagi, ini akan jadi TP3. Jadi harga naik bagi lagi, dia akan TP3. TP3. Jadi apabila harga tu mengenal kepada TP3, masuk sekadar itu je lah dia punya profit dia. Okey, itu cara untuk right.
Tetapi cut loss mesti ada. Maksud first mendengar meletakkan cut loss. Jadi kalau harga tu reverse, dia kena cut loss dia. Jadi yang ini cut loss ni pun sama juga, antara 3 hingga 4 bit juga cut loss dia. Okey. Yang ini juga untuk right Mulika Fibo juga sama. 3 hingga 4 bit dia punya cut loss. Jadi maksimum pun boleh pergi sehingga 6 bit saja. Jangan lebih daripada itu. Okey. Kalau TP maksudnya kalau dia nak direct TP terus selepas entry, maksudnya dia terus letakkan 3 hingga 4 bit ni, dia terus letakkan dia punya TP dia 3 hingga 4 bit, maksudnya dia terus queue. Dia queue. Dia terus queue, maksudnya kena, maksudnya hard tu je lah. Tetapi ada kemungkinan harga akan naik, ada kemungkinan harga selepas tu akan turun. Jadi bila harga tu naik, kita dah TP 3 hingga 4 bit, harga tu naik, maksudnya kita tak perlu rasa rugilah, sebab itu rezeki orang lain. Jadi kita redha aja. Memang kita punya mindset, kita set 3 hingga 4 bit cukup. Lepas tu kita stop, lepas tu kita buat kerja lain. Jadi jangan tengok-tengok lagi dah. Jadi kita stop. Okey, ingat cukup sekadar tu. Kita tengok konten lain, posting lain yang dah ada. Sebabkan yang ni dia tak cukup tinggi, sebab dia akan berlakunya retracement. Jadi kalau yang cantik dia ialah hijau ni mesti tinggi. Macam ni. Jadi dia jarang berlaku retracement. Jadi bila kalau katakan volume hijau ni dia sama level atau tinggi sedikit, jadi chances untuk berlaku retracement tu adalah tinggi. Tetapi kalau dia hijau ni, dia dua hijau ni menaik, nampak perbezaan dia, jadi kebanyakannya dia akan terus naik. Dia tak melakukan retracement. Tapi disebabkan hijau ni tak cukup tinggi, dia melakukan retracement. Jadi bagaimana kita nak tahu support, intraday support ni kat mana? Maka kita kena buat garisan lah. Jadi macam mana kita nak buat? Kita ambil trend line. Kita nampak tadi. Kita nampak paling tinggi tadi dia melakukan di sini. Jadi kita tahu ini adalah support dia. Dan ini adalah ini support dia. Okey, bermaksud harga dah naik. Bermaksud harga ni dia tak boleh turun melebihi support ini. Kalau dia turun, maksudnya dia akan turun terus. Maksudnya kalau dia nak retrace, maksimum retrace dia adalah di sini. Jadi kalau harga ni turun, pecah, maksudnya dia akan turun terus. Tetapi kalau dia tak berjaya memecahkan support yang ini, maksudnya dia akan cuma dia turun dan dia akan naik semula. Okey. Jadi kalau kita faham, maksudnya bagi yang dah berpengalaman, dia boleh tunggu counter-counter macam ni, walaupun dia tak cukup tinggi, dia boleh tunggu dia retrace. Maksudnya kita cuma perlu membuat intraday support saja. Dan cara untuk buat intraday support ialah kita cari daripada awal pagi mana volume bar yang paling tinggi. Jadi kita nampak volume bar yang paling tinggi, masa kita akan markingkan di bawah dia. Jadi kita nampak yang ini yang paling tinggi, daripada pagi ini yang paling tinggi, maksudnya kita akan buat support ni di situ. Maksud kita akan tunggu dia retrace. Kalau dia tak berjaya retrace, mendebusi support, maksudnya dia akan naik. Maksud kita boleh buy di bawah. Maksud kita boleh entry di sini. Walaupun kita tak cukup syarat untuk yang 4 tadi, tapi kita boleh ambil di sini. Kita boleh entry di sini. Maksud kita boleh buy on support. Jadi kita tunggu lagi. Kalau kita jumpa lagi volume bar yang lebih tinggi daripada itu, contohnya tiba-tiba kita jumpa di sini volume bar yang lebih tinggi, maksudnya kita support ni maksudnya sudah meningkat. Maksudnya support dia daripada tempat tadi, maksudnya supportnya sudah meningkat di atas. Bermaksud dia dah meningkat ke atas. Kalau harga tu
berjaya memecahkan support yang baru tu, maksudnya dia akan turun lagi. Tapi kalau tak berjaya, dia akan naik lagi. Jadi kita akan tunggu lagi. Kalau ada lagi, kita jumpa volume bar hijau yang lebih tinggi daripada yang ini, katakan ini yang tadi, katakan yang sebelah sini yang pertama, ini yang kedua. Ada yang lagi yang lebih tinggi, bermaksud support ni akan naik lebih, maksudnya akan naik ke atas. Jadi kita, kalau kita nak ubah BE pun, mula-mula kita mungkin buat kat CL kat sini, 3 bit kat bawah, katakan 3 bit di bawah, kan, di sini. Lepas tu, bila harga dah naik, kita boleh ubah BE kita di sini. Okey, kita ubah BE kita di sini. Lepas tu kita ubah TP kita di sini, TP1. Lepas tu kita ubah TP kita TP2. Itu salah satu cara kita nak write harga. Sehinggalah harga tu dia reverse balik. Bila harga tu reverse balik bawah, maksud TP kita sekadar tu je lah. Okey, saya ingat cukup sekadar tu. Bagi yang masih ada kemusykilan dan masih tidak faham, bolehlah bertanya dalam grup ataupun secara personally dengan PM di Telegram lah, ataupun di WhatsApp. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.